Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar tingkatan 4. Okay, ini adalah subtopik yang terakhir untuk bab 9, iaitu 9.3 polimer. Okay, adakah kamu pernah dengar mengenai perkataan polimer? Okay, let's go. What is a polymer? Okay, polimer ini adalah contoh-contoh barang yang dibuat daripada polimer. Tayar, kenderaan, botol, bangku dan paip. Okey, apa itu polimer? Okey, polimer adalah molekul besar yang berbentuk rantai terdiri daripada gabungan unit molekul kecil. Apa itu molekul kecil? Molekul kecil tu kita panggil dia sebagai monomer. Okey, polimer ni ada dua jenis. Pertama, polimer semula jadi. Yang kedua adalah polimer sintetik. Okey, polimer semula jadi dan polimer sintetik. Kita tengok satu persatu. Okey, ini adalah contoh polimer semula jadi. Apa maksud polimer semula jadi? Polimer yang wujud secara semula jadi. Dia memang dah ada dalam alam kita. Contohnya kanji, protein dan getah asli. Okay, kanji ni dia punya monomer dia, maksud monomer dia maksudnya unit-unit molekul kecil yang dibuat dapat untuk menjadikan kanji adalah glukosa, yang mana kegunaan memberikan tenaga. Okay, protein. Okay, protein dia punya monomer kita panggil asid amino untuk bina sel dan tisu badan. Yang kedua, polimer semula jadi adalah getah asli, yang mana monomernya adalah dinamakan isoprena untuk membuat produk berasaskan getah. Okey, polimer jenis yang kedua ialah polimer sintetik, yang mana ia adalah man-made ataupun buatan manusia menggunakan bahan kimia. Contohnya polietin, polystyrene, perspex dan getah sintetik. Polietin monomer kita panggil adalah etina untuk membuat botol plastik, beg plastik dan baldi. Polystyrene, kita pernah dengar kan? Polystyrene yang kamu selalu untuk buat bungkus makanan. Monomernya adalah styrena. Perspex, okay, untuk cermin pesawat. Monomernya adalah metil metakrilat. Getah sintetik, monomer adalah neoprena untuk membuat sarung tangan, tayar kereta dan tapak kasut. Okey, bagaimana nak buat polimer? Okey, proses untuk membuat polimer adalah proses pempolimeran, iaitu proses mencantumkan monomer melalui ikatan kimia untuk menghasilkan polimer yang bermolekul besar berbentuk rantai. Okey, kalau contohnya polimer nak jadi monomer balik, kita panggil dia penyah polimeran, yang mana proses apabila molekul polimer berbentuk rantai dipisahkan kepada monomer. Okey, ini adalah proses pempolimeran. Monomer nak jadi polimer. So, dia akan jadi satu ikatan rantai. Polimer nak jadi monomer, kita panggil dia penyah polimeran. Okey, pempolimeran dia melibatkan jenis yang sama dengan pemecahan ikatan ganda dua, iaitu ikatan ganda tunggal dikenal sebagai pempolimeran penambahan, addition polymerization. Maksudnya yang ikatan ganda dua ini akan dipecahkan menjadi satu ganda dua, kemudian kamu buatkan dia bracket ini dan N di luar. Ini adalah polimer. Ini adalah monomer. Maksudnya etina ni, yang ini molekul ini dia akan tambah benda etina lagi. Maksudnya C double bond C H H H. Okay, ini adalah etina. Dia akan gabung dengan etina lagi, tambah lagi etina. Okay, tambah lagi etina sehinggalah terlalu banyak sehingga tak sekata ya. Okey, so dia tambah dah. Sebab itu kita jadi dia polyetina. Okey. Getah asli. Okey, susu getah kita panggil dia sebagai latex, yang mana dia adalah satu polimer asli ataupun polimer semula jadi. Okey, pernah tak tengok siapa yang dekat sini duduk di dalam
estate yang ada getah, pokok getah. Okay, adakah kamu tahu bagaimana susu getah ini membeku dan bagaimana pula kita nak elakkan dia beku? So sekiranya kamu nak bekukan susu getah ini dengan cepat, kamu akan meletakkan susu getah ini dengan sedikit asid, selalunya asid etanoik ataupun cuka. Okay, so dalam alam semula jadi juga, okay, kalau kamu tak nak letak asid pun, asid bila letak dia akan cepat untuk membeku. Okay, tapi kalau kamu nak biarkan sahaja getah tersebut, dia akan membeku dengan sendiri, tapi dia mengambil masa yang lama. Kenapa? Sebab di dalam alam sekitar kita ada apa? Ada bakteria. Okay, dalam bakteria tersebut terdapat dia akan menghasilkan asid yang kita panggil asid laktik. Asid. Okay, dia ada asid laktik. So, asid laktik ini akan membekukan ataupun menggumpalkan susu getah tersebut. Tapi, kalau kamu nak kekalkan dia sebagai cecair, kamu kena letakkan alkali untuk mengelakkan dia daripada membeku dengan sendiri. Jom kita tengok bagaimana lateks ini membeku ataupun penggumpalan lateks oleh asid. Okay, apabila asid ditambah ke dalam lateks, ion hidrogen yang bercaj positif, okay, ion-ion asid ditambah ion-ion positif daripada asid tersebut akan menetralkan caj negatif pada membran. Okay, dekat sekitar membran polimer getah ni dia ada dia ada charge negatif. Bila masuk sahaja asid, charge positif akan ditambahkan. So, zarah getah tersebut akan dineutralkan. Bila dineutralkan, so, molekul getah akan berlanggar antara satu sama lain. Ini menyebabkan membran protein, luar ni kita panggil membran protein, akan pecah. Okay, dan rantai polimer getah akan keluar. So, rantai dia akan keluar dan saling membelit untuk membentuk satu gumpalan. Okay, tapi jika lateks dibiarkan tanpa ditambah asid, lama-kelamaan lateks akan menggumpal dengan tindakan bakteria. Ini yang saya kata tindakan bakteria. Okay, bagaimana pula kamu nak elakkan dia daripada susu getah tersebut menggumpal? Kamu letakkan alkali. Okay, alkali tersebut adalah zarah yang bercaj negatif. So, bila negatif jumpa negatif, so dia tidak akan menggumpal, dia tidak akan menolak, okay. Dia tetap akan menolak tapi dia tidak akan melanggar. Okay, dia tetap menolak tapi dia tetap menolak tapi tak melanggar. Okay, so akan menyebabkan molekul getah tersebut kekal dalam keadaan cecair. Okay, nanti kita akan buat eksperimen mengkaji ciri getah asli. Yang pertama, sifat kekenyalan dan kesan haba. Okay. Ini pula kita akan belajar mengenai bagaimana kesan asid dan alkali terhadap lateks. So, kita tahu, kita dah belajar asid akan menggumpalkan lateks, manakala alkali tidak akan menggumpalkan lateks. Okey, pemvulkanan getah. Apa itu pemvulkanan getah? Okay, pemvulkanan ialah proses pemanasan getah bersama sulfur. Okay, kamu getah yang biasa, getah semula jadi, getah pure, getah biasa tanpa dicampurkan dengan apa-apa bahan kimia, kita panggil dia adalah getah asli. So, getah asli ni sifat dia lembut, cair bila terkena haba, tak tahan haba. Okay, itu adalah sifat-sifat getah asli. Tapi bagaimana kita nak jadikan getah asli ni satu sifat yang kuat? Okay, itu namanya proses pemvulkanan. Contohnya tayar getah. Tayar getah bila bergeser dengan jalan, dia akan menghasilkan haba. Kalaulah kamu pakai sekadar getah asli, confirm dalam berapa minit pun getah tayar kamu confirm akan terbakar ataupun mencair. Dia akan mencair. Tapi kalau kamu lakukan proses pemvulkanan, maksudnya
Rantai polimer getah asli ni macam ini. Dia adalah polimer kan. Saya dah beritahu getah asli adalah salah satu polimer. So, ini adalah rantai dia. So, kamu letakkan dia sulfur. Okay, letakkan sulfur. So, sulfur tersebut dia akan mewujudkan rantai silang di antara molekul getah. Rangkai silang sulfur ni dia akan wujud di antara polimer getah. So, struktur molekul getah yang tervulkan akan kalau getah dia tidak mudah untuk menggelong. So, kamu tengok di sini. Kalau rantai polimer getah asli dia tak ada rangkai silang ni. So, dia mudah untuk menggelongso di antara satu sama lain. Tapi kalau kamu masukkan sulfur tersebut, dia getah tervulkan sukar untuk menggelongso apabila haba dikenakan, dan struktur getah tervulkan sukar untuk kamu putuskan. Ini bermaksud getah tervulkan tu lebih keras dan mempunyai ketahanan haba yang tinggi. Getah tervulkan maksudnya sifat dia keras dan tahan terhadap haba yang tinggi. Ini polimer getah. Saya ulang lagi, ini polimer getah, dia tak ada unsur apa-apa bahan kimia. Bila kamu nak jadikan dia getah tervulkan, so kamu letakkan sulfur, so rangkai silang akan terbentuk. Ini adalah ciri-ciri getah tervulkan. Keras, lebih kenyal, penebat elektrik yang baik, tidak mudah teroksida, tidak bertindak balas dengan asid dan alkali, tidak telap terhadap cair dan udara, tahan terhadap ini adalah contoh-contoh kita buat dalam kehidupan seharian kita. Teknologi terkini berasaskan getah. Getah merupakan salah satu komoditi utama di Malaysia. Yang mana dia membantu meningkatkan ekonomi. Yang dikawal oleh Lembaga Getah Malaysia. Beberapa penemuan yang baru, contohnya alfalk terubah suai getah bekuan CMA sebagai konkrit alfalk untuk menurap jalan raya supaya tahan lebih lama, tahan haba dan mengurangkan bunyi bising kalau keretakan jalan raya. Yang kedua, getah color merupakan cat lukisan yang dihasilkan daripada latex untuk kegunaan seni visual. Pad landasan yang ini, pad landasan dibuat daripada getah yang diletakkan atas landasan dengan enjin kereta api untuk mengurangkan getaran dan bunyi. So habis untuk subtopik 9.3. So nanti kamu namakan dua polimer sebelum jadi. Tadi dah bagi tahu kanji boleh, getah asli boleh. Sintetik getah apa yang tadi kamu belajar. Bandingkan sifat getah asli dan getah tervulkan. Yang tadi lembut, keras. Tidak tahan haba, mudah tahan haba. Saya dah bagi jawapan. Huraikan cara penghasilan getah tervulkan. Masukkan unsur sulfur. Itu sahaja untuk bab ini. So kamu sila buatkan untuk praktis sumatif 9. Dan buku kerja. Nanti saya akan bagi jawapan untuk buku kerja. Sekian, terima kasih. Selamat berpuasa.